Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Anthony Lok, Saudara Saifuddin Nasution, Tan Sri Zuki KSN, Datuk Ketua Kebli, KPPA, semua ada orang besar, KSP, semua ada orang besar. Terima kasih atas kesudian hadir pada petang ini. Saya ingat adalah KPPA berucap dulu, jadi saya boleh fikir apa nak cakap. Dia tak bagi notis. Baik, saya bincang dengan KSN dan KPPA dalam penyempurnaan tugas kita ini. Bidang penguatkuasaan itu diberi amanah yang besar. Dan amanah bukan sahaja dari segi pulangan hasil kerajaan seperti custom, LHDN dan lain-lain, tetapi juga dari segi pengawalan, mengelak daripada ketirisan dan sebagainya. Itu kita akui. Tetapi setelah beberapa bulan dalam kerajaan dan melihat keadaan di lapangan, kita lihat ada beberapa hal yang harus diberi pertimbangan oleh kerajaan. Umpamanya keadaan di sempadan, kemudahan-kemudahan, kemudian perumahan, isu-isu keselamatan pegawai, terutama dalam menghalang penyeludupan dan lain-lain. Dan saya nak bagi jaminan saudara, janganlah sekali-kali memikirkan bahawa hal ini tidak dapat perhatian. Kita beri perhatian yang agak serius. Kerana kalau kita mahu penguatkuasaan kerajaan ini berkesan, maka perhatian tentang kedudukan mereka, masalah mereka hadapi, itu harus fikirkan dan cuba masalah mereka diatasi. Saya tekankan hal ini kerana dalam mesyuarat Jemaah Menteri sendiri pun, Anthony Lok dan Saifuddin dan juga KSN yang hadir tahu sekali di beberapa sesi mesyuarat Jemaah Menteri, hal ini dibangkitkan, ya. Umpamanya bila kita dapat lihat umpamanya tindakan APMM dan beberapa custom, immigration yang agak tegas di sempadan, kadang-kadang menghadapi risiko, ugutan, tekanan dan sebagainya. Kemudian kalau di kawasan perbatasan, kadang-kadang kemudahan yang sangat daif, kita beri perhatian, termasuk sempadan yang penyeludupan, sempadan Perlis, Kedah, Kelantan. Tetapi penyeludupan keselamatan seperti Eskom di Sabah dan sempadan sepanjang perbatasan Sabah Sarawak. Saya cuma ambil kesempatan ini untuk mengingat saudara, hal ini diberi perhatian walaupun tidak semua ketika kita umumkan, ya. Tetapi ada langkah-langkah diambil, umpamanya untuk sempadan, untuk pusat, untuk custom, immigration di sempadan Indonesia, Malaysia, itu khususnya Sabah Sarawak, kita peruntukkan 1 bilion ringgit. Kerana kita tidak boleh harapkan pegawai kita bekerja dengan sungguh-sungguh tapi kita tidak berikan sedikit ruang keselesaan kepada mereka. Bukan saja dari segi pejabat, CQ, immigration, custom, polis, tentera, tetapi juga perumahan mereka, kebajikan mereka. Jadi saya mulakan dalam mukadimah ini supaya saudara faham hal-hal ini harus diberi perhatian. Dalam pengendalian usaha kerajaan ni, kadang-kadang kita rasa, bukan maksud saya nak salahkan lalu, tapi saya nampak ada kelemahan kita. Apa dia kelemahan kita? Kita kurang beri perhatian tentang masalah di lapangan. Semua kita umumkan banyak-banyak. Baru-baru ini macam kontroversi bila saya bantu soal Felda,
yang benar pernah diluluskan, dan ada kertas Jemaah Menteri meluluskan 8.3 bilion ringgit untuk melupuskan hutang peneroka Felda, ya. Tetapi dalam belanjawan 21, 22 tidak ada peruntukan. Jadi walaupun pengumuman pelupusan itu ada, keputusan dibuat, tapi tidak ada tindakan susulan. Itu yang saya bezakan. Maka bila saya jadi Menteri Kewangan minta laporan Felda tentang kedudukannya, pengumuman dibuat, disetujui, diluluskan, tapi hutang peneroka kekal, ya. Ya, kita tak boleh elaklah semuanya dipolitikkan, tapi saya beritahu yang tanda tangan kelulusan memuktamadkan permulaan pelupusan, bukan kelulusan, pelupusan pinjaman itu adalah akhir bulan Jun sebelum Raya Haji, ya, 990 juta daripada jumlah 83 bilion ringgit. Tetapi dah sampai lapangan macam-macam lah, kata Perdana Menteri bohong sebab dah lulus. Saya tak pernah kata tak lulus, tapi lulus fulus tak ada. Lulus tanpa fulus itu tak lulus lah namanya. Macam saya kata saya lulus peruntukan 1 juta tambahan kepada custom, lulus, tapi peruntukan tak sampai-sampai 3 tahun. Dia lulus tanpa fulus, jadi dia tak lulus namanya. Tapi tak apalah, saya nak cuba terangkan contoh dia. Sebab itu kalau kita lihat umpamanya apa tumpuan kita tahun ini, ya, semua kita termasuk bidang penguasaan, ada anak-anak di sekolah, hampir kebanyakan sekolah, terutama di pinggir bandar, sekolah-sekolah di mana ramai keluarga miskin yang dikatakan urban poor, dan desa itu tandas rosak semua, ya. Tiap sekolah tanpa kecuali anak-anak kita belajar dengan kemudahan tandas asas yang tidak dapat dipenuhi. Tak kira lagi fan rosak ke atau lampu rosak ke, ya, dan kemudahan-kemudahan lain tidak ada. Jadi terpaksa kita siapkan satu, yang tadi sempadan saya sebut 1 bilion untuk nak perbaiki tandas, termasuk klinik-klinik desa yang digunakan oleh keluarga kita, terutama di luar bandar. Kita perlu satu tambahan lagi 1.4 bilion ringgit. Inilah saya katakan madani ini hanya bermakna kalau ada perasaan ihsan, ya, rahmah, ya, dalam isu kenegaraan dan tata kelola, ya, yang kita lakukan. Tanpa perasaan ihsan dan rahmah, dia tak jalan. Sebentar tadi Ustaz Abdul Samad, salah seorang pendakwah terkenal Indonesia, kunjung ke pejabat saya. Dia minta berjumpa je, saya jumpa. Jadi kita bincang hal-hal, ya, dakwah dan politik dan kerja profesional dan jabatan itu apa? Itu untuk kerana kasih sayang, menyempurnakan tanggungjawab kita kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara. Mengapa? Kerana ada rahmah, ada sikap ihsan, ada pertanggungjawaban. Dan ini yang disebut, yang selalu saya hadam dan popularkan, hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kerja tu niat itu kena. Mengapa kita keras menolak penyalahgunaan kuasa, keras menolak rasuah? Kerana kita kasih kepada sistem negara kita. Kita cinta kepada Malaysia. Kita nak selamatkan negara kita ini daripada kekayaannya dirompak, memperkayakan sebagian kecil, dan yang lain itu terlantar. Negara yang khazanahnya besar, kekayaannya banyak, tetapi tak terurus dengan baik kerana salah urus, kerana penyelewengan, kerana tamak haluba, kerana nafsu sarakah. Sampai bila pun tak dapat kita jamin keselesaan hidup kepada rakyat.
Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditekankan tentang apapun usaha dan kerja kita, termasuk penguatkuasa atau menteri-menteri diamanahkan atau ketua-ketua jabatan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Dengan semangat dan hasrat, tunjukkan tanggungjawab dengan kasih sayang kita kepada sesama kita, ya. Dia kasih sayang, irhamu, kasihlah kamu, paling di bumi, fil ard, maknanya keluarga kita, sesama Islam, sesama manusia. Ini sebab tu orang tak boleh ketepikan. Oh, kita kena jaga Melayu saja, Islam saja. Betul. Tetapi kita kena jaga dengan manusia. Kerana irhamu man fil ard itu kasih kepada yang di bumi, kemanusiaan, yang disebut humanity, humanitarian ideals, atau istilah Qurannya karamah insaniyah. Allah mengangkat darjat manusia itu. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat manusia itu. Tapi darjat manusia itu kerana kasih sayangnya, kerana kemanusiaannya kepada satu sama lain. Apatah lagi kita ini, walaupun Muslim majority, Melayu dan Bumi Putera majority, peruntukan perlembagaan jelas pertahankan kedudukan Melayu dan Islam dan hak keistimewaannya dan bahasanya dan raja-rajanya, tetapi dia menjamin keselesaan, keadilan, kemanusiaan bagi semua yang lain. Dan ini kita kena ada keyakinan Islam itu sebagai contoh dengan teladan yang baik. Jadi kalau kasih yang di bumi, Muslim, manusia keseluruhannya, haiwan di muka bumi, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dan bumi yang kita pijak, bukit bukau, tanah yang kita pijak, kalau kita tunjuk kasih sayang di situ, tak boleh zalim sesama manusia, tak boleh zalim kepada haiwan, tak boleh musnahkan pohon-pohon jika tidak perlu, tidak boleh musnahkan bukit bukau, habis bukit-bukit diceroboh, kesannya kerusakan kerana tidak ada keseimbangan. Dan bila banjir yang lebih merana, yang menimpa malapetaka itu kebanyakan yang golongan miskin. Golongan kaya, golongan atasan jarang sekali terkesan dengan masalah banjir. Jadi bila kita kata pertahankan dalam bidang penguatkuasaan ini, nak selamatkan manusia daripada nafsu serakah orang yang gelojoh mencuri harta, memunggah kekayaan, sama ada bala itu dengan izin atau tak izin, banyaknya itu dikuasai oleh penyakau-penyakau. Dan kerana kesannya esok kepada rakyat di bawah. Itu sebab kena dengan semangat kasih sayang. Irhamu man fil ard. Kalau ini dilakukan, apa sambungan hadis itu? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang ke atas kamu. Jadi kalau gitu, dah rahmat kasih sayang atas kamu, tak payahlah minta allowance tambahan. Itu tafsiran itu tak betul. Kerana yang kita minta itu hak kita, yang kita minta itu yang munasabah. Ini kita nasib lah. Jadi kalau tunjuk kasih sayang di bumi, nescaya yang di langit, ingat ya, yang di langit, those in heaven will shower mercy upon you. Kalau kita tunjuk kasih sayang di bumi, nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Jadi saya tekankan hal ini kerana kerja kita tak boleh terlepas begitu. Ya, kita tak boleh lepas. Umpamanya badan penguatkuasaan ini dipantau, kadang-kadang mendapat liputan yang sangat negatif.
media dan orang-orang kritik, dia lihat daripada 10,000 kerja yang baik yang sudah buat, kadang-kadang tak tercatat dan tak terlapor. Ada 3 kesilapan, itu muka surat halaman depan dalam media. Tapi tidak menggambar. Sebab itu bila berlaku umpamanya kes seperti mana immigration di KLIA baru-baru ini, saya turun untuk menyatakan bahawa saya tak boleh nafikan ada mungkin satu kelompok kecil yang salah, tetapi tidak boleh nafikan kerana saya lihat ada 15 kaunter dan saya pergi itu lawatan mengejut. Semuanya beroperasi. Maknanya semua kerja dengan baik. Dan oleh yang demikian, kalau kita nak lapor, saya boleh kata, saya patut lapor, adil mengatakan 15 kaunter semuanya beroperasi dengan baik. Walaupun ada laporan tentang beberapa petugas yang mungkin belum disiasat yang melakukan kesilapan. Barulah adil. Ni kalau tidak laporan ni seolah teruk benar yang berlaku. Kemudian kebetulan bila lalu di situ, itu yang saya lihat custom scanner pengimbas di KLIA yang rosak 6, satu beroperasi. Tentulah saya menegur, saya kata patut hal ini diperbaiki segera. Sekarang dah baik semua dah 7 tu mana? Dah 7 selesai. Kena maknanya terima kasih banyak. Maknanya KSN, maknanya Perdana Menteri kena melawat tiap minggu lah. Terima kasih. Kebetulan tetapi kerja-kerja yang lain, pegawai kerja seperti biasa dengan baik. Jadi jangan laporan itu, walaupun memang kesalahan saya selaku Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tentu tidak puas hati kerana pegawai kerosakan itu sudah lama. Tetapi saya tidak adil kalau saya membuat satu kenyataan umum yang melibatkan seluruh custom. Itu sebagai contoh. Jadi saudara-saudara janganlah sangat tersinggung. Kita jalankan tugas, masing-masing ada tugas, asalkan kita dengan niat ikhlas al-amal lillahi ta'ala, mendapat rezeki yang baik dan tahu ada beberapa kelemahan dan kecuaian yang harus dielakkan. Jadi itu sedikit pengalaman kita. Tapi seperti mana yang saya sebut dalam mukaddimahnya tadi, dalam semua hal pengalaman kita, saya nak tekankan bahawa saya berdiri di sini untuk memberi pengakuan dan jaminan saudara kita ambil berat. Dan sebab itu bulan lalu saya umumkan tentang kadar gaji upah penyewa awam. Banyak orang kritik, dia kata penyewa awam terlalu ramai. Dia tak betul, faktanya salah. Sebab apa? Malaysia saja di mana kita ukur penyewa awam keseluruhannya, termasuk askar, polis, bahagian perubatan, guru, dalam kategori penyewa awam. Di setengah negara tak dimasukkan. Penyewa awam ni penyewa awam. Profesion perguruan lain. Tentera dan polis tak dimasukkan. Jadi bila kita masukkan semua, nampaknya besar. Jadi saya ingat, mulai sekarang kita bila kita sebut harus dibetulkan. Bukan kita nak sorok, bukan kita nak ketepikan, bukan kita nak nafikan bahawa harus ada usaha ke arah itqan fil amal, untuk strive for excellence, untuk baiki. Tetapi jangan kita anggap Malaysia dah cukup dah, daripada 32 juta penduduk terlalu ramai penyewa awam. Singapura tak ukur begitu, dia tak masukkan tentera dan polis. Dan kita jumlah, jadi maknanya jumlah kita seolah-olah terlalu besar. Itu satu hal. Walau bagaimanapun, sama ada dimasukkan jumlah ini atau tidak, kadar upah dan elam penyewa awam itu masih dianggap rendah. Dan saya akui itu. Dan setelah 10 tahun lebih sekarang, belum ada pun datang kuasa yang harus dipengusikan oleh Perdana Menteri untuk mengkaji semula sistem skim saraan penyewa awam.
Maka insyaAllah dalam 1-2 minggu ini, lepas PRN kot dah. Sebab tunggu, boleh sabar seminggu, boleh dah. Terima kasih. Saya akan mengkongsikan mesyuarat pertama dengan KSN, KPPA dan beberapa menteri dan pegawai untuk meneliti keseluruhannya skim perkhidmatan dan saraan penyewa awam dan melihat keupayaan kewangan kita, bagaimana kita boleh perbaiki dan tingkatkan. Dan saya akan cadang supaya peningkatan itu berperingkat. Kerana kekangan kewangan sekarang, kita tak boleh buat skim untuk peringkat umpamanya 2024 terus naik, tak boleh. Mungkin kita naik secara berperingkat melihat kepada keupayaan ekonomi. Tetapi saya nak saudara yakin, insya-Allah Anwar di sini bagi jaminan saya akan berikan apa saja yang mungkin dan mensabah dan adil kepada penjawat awam. Dan sebaiknya dalam, tak apalah, tak payah tunggu PRN, saya buat sebelum tu. Kalau lambat tetap tarikh lambat, itu salah KSN dan KPPA. Tetapi rasionalnya, pada orang kata Anwar ni populis, pergi sana umum, pergi sini bagi allowance tambahan, saudara, baru ni saya umum 200 juta ringgit untuk rumah tentera. Saudara, perumahan tentera itu dalam keadaan yang teruk. Kita warisi dah puluh tahun, macam tandas lah. Saya tak boleh tunggu. Rumah tentera, tambah Eskom, Lahad Datu. Saya beritahu kepada Saudara Saifuddin, Saudara Datuk Mahsan, kita bagi keutamaan. Orang kerja dah tempat lubuk teruk tu, kemudian perumahan dia teruk, kemudahan asas teruk. Pejabat Eskom baru sewa rumah kedai saja. Jadi salahkah saya kalau saya luluskan segera beberapa bulan yang lalu 200 juta ringgit untuk baiki segera perumahan tentera. Bukan nak bangunkan semula pun tidak, baiki, guna kor kejuruteraan tentera, baiki tandas rumah dia, pintu rumah dia, bumbung yang bocor. Itu mereka awal. Dan hari Sabtu bila dah pergi ke tentera, Saifuddin dah marah. Dia kata polis ni macam mana ketinggal pula. Bila pergi polis, sahabat-sahabat saya di penjara Sungai Buloh dah teks lah. Saya ramai pejabat dan kawan-kawan di penjara ni. Jadi dia berangkai dia. Jadi maknanya insya-Allah hari Sabtu saya tengah selesaikan keperluan semuanya dengan KSP dan saya akan umumkan di Sungai Petani tentang perumahan PGA dan polis. Penjara ni kemudian sikit tak apa. Penjara tak boleh, sebab kawan-kawan penjara ni kalau di Sungai Buloh dia jadi keluarga dah. Jadi saya agak lulus, nanti saya akan luluskan segera beberapa kawasan. Kawan-kawan saya penjara ni dia ambil kesempatan, kan dia kenal Anwar, kawan dia dulu. Dia bukan kira saya Perdana Menteri dah. Dia kata, Anwar ni you umum tentera, you tak tahu ke ini kita dari penjara perumahan penjara Sungai Buloh ni pintu berlekang, tandas rumah saya ada 2, 1 rosak. Takkan tak boleh fikir kau, kami dulu jaga you baik. Dia ungkit. Dan sekali saya pernah bawa, dia kata cocok kodok masuk bilik you, tahu tak? Dia ungkit cocok kodok, balasannya 10 juta kena repair. Tapi tak apa, sebenarnya kita sahabat tetap sahabat. Jadi insya-Allah lepas polis ni hari Sabtu saya pergi pula perumahan penjara. Dah custom gaduh pula dah. Jadi maknanya JPJ saya nak bagi sebab dia banyak cek kereta saya dulu. Tak. Saya tak pernah ada masalah JPJ. Maknanya hal-hal ini hal yang basic.
Saudara, saya dalam pentadbiran ini saya nak saudara kerja jauh lebih baik daripada apa yang sudah pernah kerja dulu. Itu hasrat saya. Saya cuba bagi contoh, saya kerja pun sekuatnya. Walaupun umur dah nak mencecah 76, saya nak kerja macam mengalahkan orang yang umur 40 macam Teddy Low. Okey. Dan saya nak supaya saudara-saudara bagi penguasaan ni begitu juga. Jangan bagi peluang. Kalau orang ada penyedudupan, kalau orang tak peduli. Saya tak peduli pangkat dia, kekayaan dia, saya tak peduli. Kita ikut peraturan dan undang-undang. Kalau saudara ada orang ganggu, gugat kerja saudara, saudara boleh teks saya dan saya akan pastikan, saya akan pertahankan hak saudara. Pada negara ini rosak sistem. Kalau orang tu kedudukannya tinggi, dia boleh buat apa saja. Buat kenyataan apa pun saja. Fitnah bagaimanapun, semua lepas. Tak boleh. Negara ini tegak sebagai negara hukum. Kalau yang kecil-kecil kita pantau soal rasuah, yang besar-besar yang ambil beliau-beliau ni jangan kita lepaskan. Sebab itu saya ucap tahniah kepada Tan Sri Azam dan seluruh pasukan SPRM. Kerana keberanian. Dia tidak mudah. Tidak mudah. Saya pun tahu saya tidak mudah. Saya Perdana Menteri, tapi saya tahu tidak mudah nak berdepan dengan yang orang yang ada beliun-beliun, pengaruhnya besar, macam-macam mereka boleh lakukan, macam-macam dia boleh kontrol, dia boleh beli media sosial, dia boleh jaga kepentingan media, ya? Dan dia boleh beli orang untuk mempengaruhi pendidikan mereka, dia boleh beli undi. Tapi saya kata saya dah terima jawatan ini, saya dah hadapi, jalani liku-liku hidup yang senang dan getir, banyak yang susah. Saya nak pastikan dengan kerjasama dan sokongan kawan-kawan dan saudara, kita jalankan amanah dengan sebaiknya supaya saya nak selamatkan Malaysia dan angkat semula martabat negara ini. Baik saudara, kita nak perkukuh struktur organisasi dan laluan kerjaya kepada pegawai dan anggota skim penguat kuasa. Beza perkataan ini, penguat kuasa, bukan je kuasa, kuat kuasa. Dan oleh itu kita dah ambil keputusan, belajar dari pengalaman setengah-setengah balai polis tu masih guna typewriter lama, scanner selalu rosak, ya, kemudahan asas banyaknya lemah. Maka kita beri kelonggaran kepada semua jabatan ini, ya. Dalam kemudahan keperluan asas itu kita bagi kelonggaran untuk membeli peralatan, memperbaikinya dalam konteks keupayaan keuangan segera yang kita luluskan untuk tahun ini. Mula sekarang, kalau ada hal-hal yang saya sebutkan tadi itu diperbaiki sekarang, dan Ketua Pengarah dan KSU harus kemukakan segera supaya kita boleh selesaikan tahun ini juga, ya. Jangan pula sampai tak boleh buat kerja kerana kemudahan asas ini. Yang ketiga, ada yang bangkit soal allowance pakaian seragam bagi kumpulan pengurusan dan profesional, kerana jumlah yang diberikan ini kadang-kadang tak setimpal, harganya lebih, jadi sudah kena tampung wang sendiri. Uniform ini keperluan yang diwajibkan, sudah bukan pilih, sudah wajib. Jadi kalau belanja itu lebih daripada had yang ditetapkan berdasarkan keputusan jabatan masing-masing, termasuk Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup. Ini implikasi kewangan untuk tahun ini sahaja 5.5 juta ringgit ditambah.
Kalau 5 juta tak ada siapa tepuk 5 bilion. Tetapi ini banyak pandangan saudara, kelengkapan ini bagaimana kita boleh perbaiki. Ada bahagian penguasaan yang mengutip dana yang besar, LHDN, JPJ pun ada, yang besarnya custom. Dah tepuk, saya tak umum lagi, tak payah. Jadi saya setuju untuk tahun ini, 6 bulan ini, kita peruntukkan 100 juta ringgit untuk semua ini, membantu mereka melengkapkan apa saja keperluan di pejabat atau jabatan mereka. Ini satu permulaan yang saya ingat bermakna kerana ini kali pertama. Maknanya yang sudah kutip 100 juta itu ditahan untuk keperluan jabatan-jabatan, keseluruhannya bukan satu, keseluruhannya. Tetapi untuk berlaku adil, kita terpaksa juga beri kepada penguasaan yang tidak ada pulangan hasil. Tanggungjawab besar juga, ya? Jangan pula oleh kerana dia bawa hasil HDN dan custom, dia bawa hasil besar, ya? Tetapi bahagian lain yang tidak membawa hasil juga, kita pastikan supaya ada peruntukan khas yang diberi kepada jabatan tanpa perlu membuat permohonan dan peruntukan tahunan. Dengan cara ini sudah boleh persiapkan jabatan itu juga lebih kemas lagi. Dan ini saya dah beritahu KSP supaya dapat disegerakan. Jadi sudah boleh harap supaya peruntukan ini boleh diterima selewat-lewatnya akhir minggu depan. Boleh ke? Sudah tahulah jabat kerajaan ni, kalau saya tak bagi target, dia bagi akhir November lah. Jadi sebab tu saya kata akhir minggu depan, hari Jumaat depan, esok Jumaat, hari Jumaat depan peruntukan mesti sampai kepada semua pejabat-jabatan berkenaan. Kalau tidak, sudah lapor kepada saya. Boleh, Baik. Jadi itulah saya nak sebut untuk kali ini. Dan saya sekali lagi tekankan saudara, kita punyai cabaran besar dalam negara kita, kerana kita berisi keadaan hutang negara terlalu tinggi, 1.5 triliun, defisit 5.6%. Tetapi berita baiknya apa? Suku tahun pertama pelaburan tinggi, 71 bilion ringgit. Pertumbuhan ekonomi negara lebih tinggi daripada negara China, Singapura dan Indonesia, 5.6%. Inflasi tiap bulan kian rendah, 28%. Pengangguran berkurangan, melainkan pengangguran di kalangan graduan dan orang muda agak tinggi sedikit. Hanya kita terpaksa berdepan dengan masalah kejatuhan ringgit. Walaupun berlaku di seluruh dunia, tetapi ringgit itu agak tercabar. Di antara lain kerana kadar faedah kita rendah. Di antara yang paling rendah di rantau ini. Jadi bila dalam dialog mahasiswa mereka tanya, saya kata kalau saya ada $1 million Amerika Syarikat, saya nak buat simpanan tetap, Malaysia atau Singapura atau Indonesia, pulangan di Indonesia dan Singapura lebih tinggi kerana OPR dia itu jauh lebih tinggi. Walaupun sistem di Indonesia tak panggil, di Singapura tak panggil OPR. Tapi kalau saya naik kadar faedah, peniaga kecil, rakyat akan terbeban. Peminjam hutang rumah akan terbeban. Kalau saya tak naik, ringgit jatuh sedikit. Jadi kalau tanya saya sebagai yang bertanggungjawab, di antara ringgit jatuh sedikit dengan beban kepada rakyat, saya pilih untuk menyelamatkan rakyat daripada kedudukan ringgit. Tetapi saya percaya, baru sebentar tadi saya menemui Richard Lee. Richard Lee di antara peniaga paling kaya di Hong Kong. Saya bincang dengan dia.
Dan minat dia untuk melabur di Malaysia bertambah. Minggu depan rombongan oleh ketua Hong Kong dengan rombongan tertinggi akan datang ke Malaysia untuk membawa mesej pelaburan besar-besaran di sini. Jadi selagi kita dapat menarik pelabur seperti ini, saya percaya kita dapat selesaikan masalah ekonomi induk. Tanggungjawab kita bukan soal naikkan faedah. Tanggungjawab kita pastikan negara ini diurus dengan baik, elak daripada penyakau-penyakau dan meragut kekayaan. Saya tidak sebut ini sebagai satu agenda mainan politik. Saya pegang sekarang, saya di antara orang pengkritik kerajaan paling kuat dulu. Sudah pun tahu, tak payah saya sebut. Tapi bila lihat fail-fail sekarang, saudara tahulah bahawa kita warisi satu sistem yang benar-benar rosak. Kita angkat pemimpin-pemimpin, sama ada namanya Parti Melayu atau Parti Islam atau Parti Pelbagai Kaum, lebih ramai yang gunakan kuasa memperkayakan diri, keluarga dan kroni mereka. Bercakap berdega-dega, jaga Melayu, jaga Islam, jaga negara. Tetapi masing-masing punya kekayaan berbilion-bilion ringgit. Sebab itu bila orang jerit kuat-kuat nak tolong Melayu, saya tengok muka-muka ini, kalau betul-betul dia kaya, saya kata betul nak tolong Melayu. Ahlan wa sahlan, silakan. Harta kamu berbilion itu serah kepada orang Melayu setengahnya. Kamu ada kekayaan apa? 5 bilion? 2 bilion? Okey, serah 1 bilion. Balik kepada rakyat. Kerana dari mana kamu boleh dapat 5 bilion? 2 bilion? Ada seorang mantan menteri meninggal, rebutan kekayaan di antara keluarga dia, ibu dia dengan isteri dia. Kekayaan 2 bilion. Ada orang dengan catatan punya bank di luar negara, munggah kekayaan begitu banyak. Ya, kalau nak berjuang untuk rakyat, pulangkan balik kepada rakyat, barulah kita boleh selamatkan negara ini. Tapi sementara kami di sini, saya nak jamin apapun serangan yang mereka boleh lemparkan, satu perkara yang saya nak jamin saudara, dan saya tidak akan tolak ansur sama sekali, saya tidak akan izinkan negara ini dan pemimpin-pemimpin untuk menggunakan kuasa mencuri harta rakyat dan merosakkan negara. Dan saya pohon kerjasama saudara. Saudara itu mata rantai dari apa yang saya bicarakan. Kalau saudara pegang satu amanah penguasaan dalam negara kita. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.